This video is brought to you by Shopee Shop Saviosa Store. Mereka menawarkan kepada kita One Piece Magic Mark Color Changing Ceramic Glass yang sangat sesuai dijadikan sebagai hadiah kepada keluarga korang, kawan-kawan korang, pekerja, rakan sekerja mahupun untuk kegunaan korang sendiri. Mark ajaib ini sangat-sangat menarik bagi aku sebab bila kita tuang air dalam mark ini, color mark tu akan bertukar. Nak pula macam Luffy ni. Nampak gambar seketul-seketul Luffy je, tapi bila dituang air, naiklah gambar dia dalam gear second dia tu. Korang kena dapatkan segera sebab diorang ada follower voucher, which means during check out barang, korang terus akan dapat voucher dan korang boleh letak nama korang free of charge, dan setiap minggu random free gift akan diberikan untuk lucky buyer. Dapatkan segera Magic Mark ini only at Saviosa Store. Link aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Guys, kepada korang yang sedia maklum atau belum lagi tahu, kat channel aku telah pun activate special thanks punya button tau. Dan kepada korang yang telah pun berikan korang punya contribution, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada korang yang nak contribute kepada channel aku, sangat-sangatlah dialu-alukan, dan aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berborak berkenaan dengan One Piece. Dalam video kita pada kali ini, aku nak kongsikan satu perkara menarik tentang watak kegemaran ramai dalam dunia One Piece yang merupakan pencetus ideologi bagi Our Bakasencho Monkey D. Luffy untuk menjadi seorang Raja Lanun. Watak tersebut tak lain dan tak bukan adalah watak Akagami no Shanks. Tidak dapat dinafikan bahawa masih banyak lagi misteri tentang watak ini yang belum didedahkan oleh Oda kepada kita semua, dek kerana sehingga ke hari ini kemunculan watak Shanks ini dalam siri One Piece sangat-sangatlah sedikit. Kita masih belum tahu apa sebenarnya tujuan dan matlamat Shanks ini. Ramai daripada kalangan sidang peminat One Piece yang berteorikan bahawa Shanks ini sebenarnya merupakan watak antagonis, yakni watak yang bakal menghalang Luffy dari menjadi seorang Raja Lanun dengan hujah-hujah mereka yang tersendiri. Namun ramai juga yang berpendapat bahawa Shanks tetaplah satu watak protagonis yang bakal membantu Luffy untuk bergelar The Pirate King. Sampai ke hari ini belum ada jawapan yang tuntas daripada Oda kepada kita semua. Begitu juga dengan soalan mengapakah seorang yang bergelar Yonko dengan nilai bounty yang melebihi 4 bilion berries ini dilihat sangat dihormati oleh pihak atasan the world government, seperti mana yang kita dapat lihat dalam Marineford War. Sengoku yang merupakan seorang fleet admiral bersetuju untuk menamatkan perang dengan arahan dari Shanks, dan yang paling mengejutkan kita semua adalah apabila watak ini telah berjumpa secara direct dengan Gorosei dalam Panggia Castle, menyebabkan kita semua semakin tertanya-tanya, siapakah watak Shanks si rambut merah ini? Adakah Shanks ini dihormati dan digeruni hanya kerana kekuatan dan kemampuannya semata-mata, ataupun mungkin Shanks ini dihormati disebabkan oleh susur galur keturunannya? Ialah sebab dalam One Piece ini keturunan memainkan peranan yang besar dari segi layanan yang diterima oleh sesuatu watak itu. Contohnya, kalau sesuatu watak itu daripada keturunan Celestial Dragon, mereka akan dihormati dan digeruni walaupun mereka melakukan perkara yang keji sekalipun, selagi mana mereka tidak memilih untuk meninggalkan tahta Celestial Dragon seperti mana keluarga Do Flamingo. Sebaliknya pula, kalau seseorang itu berketurunan Lanun pula, mereka akan dilayan dengan keji sekalipun mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan sekalipun. Buktinya, kita dapat tengok pihak Marine yang telah memburu anak Roger sejak daripada bayi itu daripada dalam kandungan lagi, sekalipun seorang bayi itu tidak mewarisi dosa yang telah dilakukan oleh bapa dia. Namun demikian, atas asbab keturunan dan salah silah mereka tetap memburu dan mencari anak kepada Roger, sehinggakan setiap bayi yang lahir selepas kematian Roger telah pun diburu oleh Marine. Jadi mungkinkah Shanks ini dihormati oleh Sengoku dan Gorosei sebenarnya adalah disebabkan oleh susur galur keturunannya? Itulah jawapan yang aku nak kongsikan dengan korang semua pada hari ini, iaitu inilah keturunan sebenar Akagami no Shanks. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Skoverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Ayo, kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikutu Yarudomo.
Alright guys, jawapan untuk persoalan keturunan bagi Akagami no Shanks adalah Shanks sebenarnya merupakan seorang yang berasal daripada keluarga Figure Land. Jawapan ini telah disajikan kepada kita semua dalam One Piece Film Red Movie dan juga One Piece Film Red Novel muka surat 42 yang mana Gorosei telah pun bertanyakan adakah Uta juga daripada keluarga Figure Land setelah Uta diisytiharkan oleh Luffy secara live bahawa Uta merupakan anak perempuan kepada Akagami no Shanks. Okey, pause kejap guys. Mungkin ada antara korang yang berfikir bahawa perkara ini adalah non-canon kerana ianya berlaku di dalam movie. Namun demikian, dekat sini aku nak highlightkan dekat korang semua bahawa tidak dapat dinafikan lagi yang dari segi timeline dan storyline One Piece Film Red ini sememangnya adalah non-canon. Akan tetapi daripada segi watak dan juga informasi yang ada dalam movie ini sebahagiannya adalah canon. Contohnya informasi tentang kemampuan Shanks dan nakamanya adalah canon. Uta anak Shanks adalah canon dan watak Uta itu sendiri adalah watak yang canon. Buktinya kita dapat tengok dalam manga dalam chapter yang ke-1055 muka surat 14 terdapatnya siluet Uta pada muka surat tersebut. Jadi memandangkan watak Uta adalah canon, maka selamat untuk aku katakan yang semua informasi berkaitan Uta juga adalah canon. Dan memandangkan nama keluarga Figure Land ini hanya dimention oleh Gorosei setelah Uta dikaitkan dengan Shanks, jelas menunjukkan kepada kita bahawa Shanks memangnya berasal daripada keluarga Figure Land. Pada mulanya aku pun agak tertanya-tanya juga, mungkinkah yang dimaksudkan oleh Gorosei bahawa Uta berasal daripada keluarga Figure Land adalah berdasarkan susur galur keturunan daripada sebelah ibunya. Akan tetapi setelah aku fikirkan balik, nama Figure Land itu disebut selepas Shanks dimension dan pihak Gorosei pun tidak tahu yang anak tersebut telah dijumpai oleh Shanks dari sebuah peti harta karun kan. Jadi Gorosei pun tak tahu siapa ibu sebenar budak ini. Yang Gorosei tahu pada saat itu hanyalah Shanks merupakan bapa kepada Uta, menyebabkan aku semakin yakin bahawa Shanks sebenarnya adalah daripada keturunan Figure Land. Apa yang menariknya kat sini guys, pendedahan tentang keturunan Shanks ini menimbulkan satu persoalan yang lebih besar lagi, which is macam mana Gorosei boleh tahu yang Shanks adalah daripada kalangan keluarga Figure Land. Maksud aku macam ni, seperti mana yang kita semua sedia maklum, menurut volume 4 Billion Red yang merupakan sebuah volume percuma yang diberikan kepada 3 juta pertama penonton One Piece Film Red yang mengandungi informasi-informasi yang canon berkaitan Red Hair Pirates daripada Ichiro Oda, kita didedahkan bahawa Shanks sebenarnya telah dijumpai oleh Roger Pirates pada 38 tahun yang lalu dalam sebuah peti harta karun yang telah diambil oleh Roger Pirates dari Pulau God Valley semasa God Valley Incident. Situasi ini lebih kurang sama dengan situasi macam mana Red Hat Pirate telah berjumpa dengan Uta. So apa yang menjadi persoalan kini adalah kalau Shanks dibesarkan di atas kapal Roger daripada seorang bayi lagi, macam mana Gorosei boleh tahu yang Shanks adalah berketurunan Figure Land? Jom kita sama-sama berdiskusi untuk menjawab soalan pada kali ini. Jangan malu, jangan segan untuk turunkan korang punya pendapat di ruangan komen kat bawah. Okay? Well, for me personally, macam mana Gorosei boleh tahu yang Shanks merupakan daripada kalangan keluarga Figure Land adalah kerana semasa dalam insiden God Valley telah dikatakan bahawa terdapat Celestial Dragon dan beberapa orang hambanya yang berada di God Valley pada saat itu, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Sengoku dalam chapter yang ke-957. Well, aku berpendapat yang semasa God Valley insiden tersebut berlaku, Celestial Dragon yang berada di sana hanyalah sebahagian daripada kalangan mereka yang merupakan keluarga Figure Land sahaja bersama beberapa orang hambanya. Ialah sebab macam mana yang kita tahu dalam kalangan Celestial Dragon ada 19 kingdom yang telah bersatu untuk membentuk kerajaan dunia, antaranya termasuklah keluarga Don Quixote. So mungkin Figure Land juga merupakan salah satu daripada family yang terdapat dalam kalangan Celestial Dragon. Aku tahu yang sebahagian daripada kita ada yang berpendapat bahawa God Valley merupakan tempat tinggal bagi kesemua Celestial Dragon seperti mana Marijoa. Akan tetapi aku kurang bersetuju dengan pendapat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya termasuklah pernyataan Sengoku yang mengatakan bahawa some of the slaves, yang bermaksud beberapa orang hamba sahaja yang ada di God Valley tersebut. Kalaulah God Valley merupakan penempatan bagi Celestial Dragon, mesti ada ramai ataupun kesemua hamba di God Valley tersebut. Yang kedua pula adalah tindakan Marine untuk menghantar Monkey D. Garp sahaja ke sana. Maksud aku macam ni, kalaulah yang diincar oleh Zebek itu merupakan tempat yang ada ramai Celestial Dragon, sudah pastinya Admiral Marine yang telah ditugaskan untuk berhadapan dengan Zebek seperti mana Admiral Fujitora dan Ryukugyu yang mempertahankan Marijoa daripada serangan Revolutionary Army Commanders. Tapi tidak hanya Garp sahaja yang dihantar pada saat itu, yang mana pada ketika itu Garp masih lagi bukan siapa-siapa pun. Ialah sebabnya Garp hanya mendapat gelaran Hero of Marine selepas daripada
insiden tersebut. Maknanya, dapat kita katakan yang Celestial Dragon yang berada di God Valley hanyalah sebahagian kecil sahaja. Dan kita juga sedia maklum yang Celestial Dragon ini memang ada berjalan-jalan ke tempat-tempat tertentu. Buktinya sebelum ini kita dapat tengok kemunculan Saint Carlos di Sabaudi, kemudian Saint Miosgard di Fishman Island dan juga Saint Jalmak di Goa Kingdom. Jadi berkemungkinan pada saat God Valley incident berlaku, sebahagian daripada keluarga Figure Land yang merupakan Celestial Dragon sahaja yang berada di sana bersama-sama dengan beberapa orang hamba mereka. Dan memandangkan Roger Pirates merupakan satu kumpulan lanun yang sering diperhatikan oleh world government, maka pastinya mereka sedar akan kemunculan seorang bayi di atas kapal Oro Jackson betul-betul selepas God Valley incident berlaku, menyebabkan Gorosei tahu bahawa bayi daripada God Valley itu adalah anak daripada keluarga Figure Land daripada Celestial Dragon. Maka disebabkan oleh itulah Gorosei yakin dan percaya yang Shanks adalah seorang Figure Land Shanks. Dalam erti kata lainnya, Shanks adalah seorang Celestial Dragon. Berkemungkinan disebabkan oleh status Celestial Dragon yang dimiliki oleh Shanks inilah Sengoku dan juga Gorosei sangat menghormati Shanks di samping kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Shanks. Macam mana yang aku bagi tahu dekat korang awal-awal tadilah, dalam dunia One Piece ini keturunan memainkan peranan yang besar untuk sesuatu watak itu. And yes, walaupun Shanks merupakan seorang lanun, namun Shanks tidak pernah melucutkan kedudukan sebagai seorang Celestial Dragon, berbeza dengan Don Quixote Homing yang telah memilih untuk meletakkan tahtanya sebagai Celestial Dragon untuk menjadi seorang rakyat marhain, menyebabkan telah terlucutlah segala keistimewaan Don Quixote Homing dan keluarganya sebagai The World Nobles. Dan berkemungkinan besar juga pendedahan inilah yang telah dikatakan oleh Roger kepada Shanks dalam chapter yang ke-968 bahawa Shanks sebenarnya adalah daripada kalangan Celestial Dragon dan Shanks dipertanggungjawabkan oleh Roger untuk membimbing semula keluarganya itu ke pangkal jalan setelah banyak kerosakan yang dilakukan oleh Celestial Dragon, dan Shanks harus melakukannya tanpa Roger kerana nyawa Roger sudah hampir ke penghujungnya, menyebabkan Shanks telah menangis teresak-esak mendengarkan pesanan kaptennya itu. Jadi daripada perbincangan kita pada hari ini, berkemungkinan besar bahawa nama penuh Shanks adalah Figure Land Shanks yang merupakan Celestial Dragon, dan Shanks bukanlah salah seorang daripada klan D, memandangkan D adalah musuh alami bagi Celestial Dragon. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Please drop your thought down below kalau korang ada pendapat yang menarik untuk dikongsikan bersama. Teruskan menyokong YouTube channel Kimisco Verto untuk membantu aku mencapai 150,000 subscribers dalam masa yang terdekat. InsyaAllah berjumpa lagi dalam video yang akan datang. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi